Konsep bangunan hijau merupakan konsep yang direka bentuk untuk mengaplikasikan penggunaan yang cekap dan mampan dalam penggunaan tenaga, penggunaan air dan kemampanan bahan yang digunakan dalam pembinaan. Pembinaan bangunan hijau ini melibatkan struktur dan aplikasi proses yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan cekap bersepanjang kitaran hayat bangunan. Ia terlibat dalam perancangan kepada reka bentuk, pembinaan, operasi, penyelenggaraan, pengubahsuaian dan perubahan. Konsep bangunan hijau ini diukur berdasarkan 6 fokus utama iaitu 1. Kecekapan tenaga, penggunaan tenaga yang lebih baik, meminimumkan penambahan haba suria, menuai cahaya semula jadi, penggunaan tenaga boleh diperbaharui, memastikan ujian dan penyelenggaraan yang betul. Yang kedua ialah kualiti persekitaran dalaman. Kualiti udara dalaman yang baik, akustik, keselesaan visual dan terma, penggunaan bahan sebatian organik, meruap rendah, penapisan udara berkualiti, kawalan suhu, pergerakan dan kelembapan. Yang ketiga ialah bahan dan sumber. Bahan lestari serta sistem pengurusan sisa pembinaan yang betul. Yang keempat ialah perancangan dan pengurusan yang mampan. Tapak yang sesuai dengan akses kepada pengangkutan awam, kawasan lapang dan landscape. Tiada kerosakan pada kawasan sensitif alam sekitar, mengurangkan beban pada kapasiti infrastruktur sedia ada. Yang kelima ialah kecekapan air. Penuaian air hujan, kitar semula air, kelengkapan penjimatan air. Yang keenam ialah inovasi. Penyelesaian reka bentuk inovatif yang memenuhi maklumat GPI yang lain. Selain itu, bangunan ini direka bentuk untuk memenuhi objektif kritikal tertentu seperti melindungi kesihatan penghuni, meningkatkan produktiviti pekerja, pemulihan tenaga, air dan sumber lain yang cepat habis, mengurangkan penggunaan tenaga air dan sumber lain yang cepat habis, jejak karbon rendah, mengurangkan kesan keseluruhan kepada alam sekitar, udara dalaman yang lebih baik, dan yang terakhir sekali ialah teknologi bangunan hijau benar-benar boleh membantu dalam mencapai objektif ini dengan cara yang cekap. Saya akan menerangkan tentang matlamat pembangunan hijau. Matlamat pembangunan hijau yang saya dapati ialah mengurangkan kesan keseluruhan persekitaran dan infrastruktur yang dibina ke atas kesihatan manusia dan persekitaran semula jadi. Seterusnya, saya akan menerangkan kelebihan bangunan hijau. Bangunan hijau mempunyai kelebihan yang pertama, mengurangkan kos operasi, yang kedua, meningkatkan kualiti hidup, yang ketiga, mengurangkan pencemaran, dan yang keempat, penggunaan sumber yang mampan. Mengurangkan kos operasi. Yang saya maksudkan ialah penggunaan tenaga yang berkurangan. Kos untuk mendapatkannya daripada rangkaian awam juga akan menjadi lebih rendah berbanding dengan perkara lain. Kelebihan yang kedua, peningkatan kualiti hidup. Yang saya maksudkan ialah menggantikan bahan-bahan toksik serta menaik taraf sistem pengudaraan bagi mengurangkan risiko asma dan kanser paru-paru. Yang kedua, keadaan pencahayaan yang lebih baik. Yang ketiga, iklim dan suhu yang lebih baik. Dan yang keempat, fungsi kognitif yang lebih baik dan tidur yang lebih baik. Kelebihan yang ketiga iaitu mengurangkan pencemaran. Di sini, pelepasan karbon yang didapati daripada bangunan hijau adalah sangat rendah. Selain itu, haba yang kurang juga dapat kita nikmati daripada kelebihan bangunan hijau ini. Selain itu, bunyi yang senyap. Pencemaran tenaga dikurangkan dengan menggunakan alatan yang mempunyai penjimatan tenaga yang tinggi. Contohnya ialah penggunaan 5-star rating tentang penjimatan tenaga.
Kelebihan yang seterusnya ialah penggunaan sumber yang mampan. Di sini penggunaan bahan kikal semula seperti konkrit yang boleh dikikal semula boleh dijadikan bahan kikal semula untuk membuat sesebuah bangunan hijau. Selain itu, penggunaan sumber mampan dari segi penggunaan air yang terawat dari sumber semula jadi seperti air hujan adalah salah satu kelebihan penggunaan bangunan hijau dalam penggunaan sumber yang mampan. Pembangunan mampan di Malaysia telah menjadi tumpuan nasional selama beberapa dekad. Jadi sejak wawasan 2020 yang berfikiran kehadapan digubal oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991, kerajaan perniagaan menghargai pemikiran negara bersih, hijau, maju sepenuhnya dan bersatu yang dicadangkannya. Oleh demikian, melalui insentif perniagaan hijau yang murah hati, peraturan perindustrian yang lebih teliti, peningkatan kesedaran alam sekitar dan iklim ekonomi yang memihak kepada pembangunan mampan, Malaysia mencapai kemajuan sebenar ke arah wawasannya. Dalam persembahan dedikasi kepada matlamat baru-baru ini, terdapat dorongan besar-besaran untuk bangunan hijau di Malaysia. Jadi didorong oleh kebimbangan terhadap kemerosotan alam sekitar dan keselamatan tenaga negara, sektor bangunan hijau Malaysia yang semakin pesat berkembang apabila kualiti udara bertambah buruk, pelepasan bangunan gas karbon daripada bangunan sedang diambil kira dan dikurangkan dengan sistem kawalan iklim terkini yang menjimatkan tenaga dan menambah baik persekitaran dalaman. Apabila tapak pelupusan sampah tumpah ke dalam sungai, tumpuan terhadap pengurusan sisa menghasilkan sistem kita semula yang canggih dan menggalakkan penggunaan bahan binaan mesra alam yang cekap. Dan apabila Malaysia menyedari rakyatnya tidak perlu tinggal di ruang awam yang sesak, tidak menarik dan tidak selamat, pelan bangunan mengambil kira penyelarasan dengan budaya tempatan dan peningkatan kesihatan masyarakat. Hasilnya, perumahan yang mampan, bangunan tinggi yang sangat cekap, pemasangan solar atas bumbung dan mata untuk keindahan alam semula jadi menjadikan banyak projek pembinaan terbaru di Malaysia. Jadi penciptaan indeks bangunan hijau ataupun dikenali dengan Green Building Index ataupun GBI telah memajukan trend ini dengan ketara. Ianya ditubuhkan pada tahun 2008. GBI ialah sistem kedudukan kebangsaan dan set garis panduan untuk pembangunan hijau. Metrik penilaian untuk segala-galanya daripada perancangan dan pembinaan tapak yang mampan kepada operasi yang cekap dan sumbangan kepada kebajikan sosial menentukan kedudukan bangunan. Semakin baik skor, semakin tinggi tahap pensijilan GBI yang diperoleh dan lebih banyak prestij dan insentif cukai hijau yang boleh dimanfaatkan oleh bangunan. Tidak lama selepas penubuhan GBI adalah pengubahsuaian Perdana Putra, iaitu bangunan ikonik yang menempatkan pejabat Perdana Menteri Malaysia. Jadi pada tahun 2010, Perdana Putra telah diperbaharui dengan teknologi yang cekap yang mengurangkan keamatan tenaga bangunan sebanyak 38%, penggunaan air sebanyak 40% dan pelepasan karbon dioksida sebanyak 30%. Ini menjadi contoh kepada negara. Perdana Putra mencapai penarafan Platinum GBI, iaitu pangkat tertinggi yang boleh dicapai bertepatan dengan pencapaian yang penuh inspirasi ini. Ialah pengenalan skim pembiayaan teknologi hijau, iaitu perjanjian yang menawarkan subsidi dan pembiayaan terjamin untuk teknologi dan juga pembangunan hijau. Jadi, instrumen utama yang telah digunakan oleh kerajaan untuk memupuk pelaburan dan penggunaan bangunan hijau di kalangan orang ramai dan sektor swasta di Malaysia ialah pengenalan siri pengecualian dan pengurangan cukai hijau serta insentif pelaburan. So, antara insentif cukai yang ketara adalah yang pertama, kita boleh lihat adalah insentif cukai korporat untuk syarikat menjana dan memelihara tenaga boleh diperbarui yang menggunakan biojisim, kuasa hidro dan juga tenaga solar.
Ini diberikan sama ada dalam bentuk 10 tahun di mana 100% pengecualian cukai pendapatan berkanun bagi syarikat yang diberi taraf perintis atau 5 tahun allowance cukai pelaburan ke atas perbelanjaan modal yang layak untuk pensijilan hijau. Ia juga termasuk duty import dan pengecualian cukai jualan ke atas peralatan yang digunakan untuk menjana tenaga daripada sumber boleh diperbarui yang tidak dihasilkan secara tempatan dan pengecualian cukai jualan ke atas peralatan yang dibeli daripada perkilangan tempatan. Insentif yang kedua adalah insentif cukai syarikat untuk penjanaan tenaga boleh diperbarui untuk kegunaan sendiri. Ini melibatkan allowance cukai pelaburan ke atas modal yang layak perbelanjaan yang ditanggung dalam proses pensijilan GBI. Yang ketiga adalah insentif cukai korporat untuk syarikat yang menyediakan perkhidmatan tenaga yang cekap. Begitu juga ini diberikan dalam bentuk 100% cukai pendapatan berkanun, pengecualian selama 10 tahun atau sebagai allowance cukai pelaburan ke atas perbelanjaan modal yang layak bagi pensijilan GBI. Jadi dalam syarikat token yang sama yang menanggung perbelanjaan modal untuk penjimatan tenaga untuk penggunaan sendiri menerima allowance cukai pelaburan ke atas perbelanjaan modal yang layak bagi pensijilan GBI. Insentif yang keempat yang kita boleh lihat adalah insentif cukai pendapatan ataupun duty stamp bagi bangunan yang mendapat sijil GBI. Jadi ini meliputi pengecualian cukai ke atas perbelanjaan modal tambahan yang ditanggung oleh seseorang atau syarikat untuk mendapatkan sijil GBI dan pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik pemilikan untuk membeli hartanah di mana jumlah pengecualian adalah bersamaan dengan kos tambahan untuk mendapatkan sijil GBI. Menyatakan apakah perkembangan bangunan hijau green building di Malaysia. Di Malaysia, setakat 2021 terdapat 17 green building dan contoh-contoh green building yang telah diiktiraf di Malaysia adalah Bukit Bintang City Centre, Edelweiss Sofo, Kia Heights, Ken Rimba dan satu Leisure Farm Resort Iskandar. Untuk bahagian rumah pula, terdapat 10 green home di Malaysia. Perumahan tu dah Clay Roof House, The Light Collection 1, Kengno House, Ganendra Art House dan City Garden House. Standard yang digunakan bagi green building di Malaysia. Setakat ni kita cuma ada 3 je yang popular lah di Malaysia. Satu adalah Green Building Index atau dikenali dengan GPI, Green Real Estate, Green RE, dan The Leadership of Energy and Environment Design, dengan popular dipanggil dengan LEED. Ini adalah contoh-contoh checklist atau checklist oleh LEED. Dalam LEED, markah maksimum adalah 110. Daripada 110, 80 ke atas adalah platinum, 60 hingga 79 point adalah gold, 50 hingga 59 point adalah silver dan 40 hingga 49 point adalah dia certified saja. Dekat sini kita nampak ada markah keseluruhan adalah 110. Kalau ini adalah contoh projek tim kita orang di Bukit Bintang City Square. Dia punya scorecard. Pada scorecard ni pun ada tertulis 72/100. Maknanya dalam BBCC projek kita, kumpulan kami, dia mendapat istilah sebagai gold kerana jumlah dia adalah 72/110.
Tajuk yang seterusnya, mengapakah kita harus mempertimbangkan untuk mengguna pakai konsep dan teknologi bangunan hijau di bangunan kita. Apa yang saya dapati jika penggunaan bangunan hijau ini ialah yang pertama, cost utility yang rendah. Cost utility yang rendah ini yang saya maksudkan bangunan hijau lebih menjimatkan kos sara hidup, lebih-lebih lagi dalam pembayaran bil utility seperti bil elektrik dan bil air. Selain itu, kerana konsep bangunan hijau lebih mengutamakan sumber asli sebagai membekalkan tenaga kepada penghuninya. Sebab yang kedua, mengapa kita harus mempertimbangkan untuk menggunakan konsep bangunan hijau ini ialah nilai jualan semula yang lebih tinggi. Untuk pengetahuan, jika kita hendak berpindah dari tempat yang mempunyai bangunan hijau, ianya akan nilai jual semula kediaman itu lebih tinggi berbanding bangunan yang bukan berkonsepkan bangunan hijau. Ini sudah semestinya menjadi kelebihan kepada pemilik bangunan tersebut di mana nilai jualan itu mungkin lebih tinggi berbanding dengan bangunan yang lain dan keuntungan daripada jualan tersebut juga mungkin lebih tinggi berbanding dengan bangunan yang bukan bangunan hijau. Untuk pertimbangan untuk menggunakan pakai konsep dan teknologi bangunan hijau, ini kerana pembinaan bangunan hijau membentangkan satu penyelesaian besar kepada pertumbuhan yang tidak mampan ini. Pada masa ini, kita semua tahu bahawa bangunan hijau ialah struktur yang direka bentuk, dibina dan telah diubah suai, dikendalikan atau digunakan semula dengan cara yang mesra alam dan cekap sumber. Di samping itu, bangunan hijau ini direka bentuk untuk memenuhi beberapa objektif kritikal yang tertentu, seperti melindungi kesihatan penghuni, meningkatkan produktiviti pekerja, pemeliharaan tenaga, air dan sumber lain yang cepat habis. Selain itu juga dapat mengurangkan penggunaan tenaga, air dan sumber lain yang cepat habis, dapat jejak karbon yang rendah, dapat mengurangkan kesan keseluruhan kepada alam sekitar dan yang akhir sekali udara dalaman yang lebih baik. Sedia dan reka bentuk strategi inovatif terhadap bangunan melibatkan pelbagai kajian dan analisis, terutamanya untuk menjadikannya sebagai sebuah inovasi dalam pembinaan sebuah bangunan hijau. Ia juga hendaklah berkaitan dengan salah satu daripada 17 maklumat pembangunan mampan. Antara salah satu idea yang boleh diaplikasikan dalam reka bentuk sebagai strategi yang boleh digunakan ialah menggunakan hidroseramik dalam pembinaan. Hidroseramik sebagai dinding penyejuk tersendiri yang bertindak balas terhadap kelembapan dan haba. Ia diperbuat daripada fabrik seramik dan hidrogel yang boleh menyerap sehingga 400 kali ganda isi padunya di dalam air, menyejukkan bangunan dan menjimatkan 28% kos elektrik penyaman udara. Ia boleh berfungsi sebagai peranti penyejukan yang mengurangkan suhu dan meningkatkan kelembapan serta mampu menurunkan suhu persekitaran dalaman sekitar 5 hingga 6 darjah. Ia adalah berkaitan dengan maklumat nombor 7, iaitu berpatutan dan tenaga bersih. Penyejukan ruang aktif mempunyai permintaan elektrik yang sangat besar dan mempengaruhi serta
dan mempengaruhi reka bentuk sistem tenaga bersih termasuk melalui teknologi penyejukan solar. Ia bertujuan untuk memastikan akses kepada tenaga yang berpatutan. Boleh dipercayai, mampan dan moden untuk semua. Akses kepada tenaga adalah tonggak yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan ekonomi dan pembasmian kemiskinan. Oleh itu, kehadiran hidroseramik boleh menggantikan fungsi penghawa dingin yang mengurangkan suhu dalaman sebanyak 5 darjah Celsius dengan menggabungkan sifat penyejatan hidrogel dengan jisim haba dan sifat kawalan kelembapan tanah liat seramik dan fabrik. Bahan komposit yang responsif kepada haba dan air telah dicipta. Dan air boleh dicipta. Hidroseramik boleh menjimatkan penggunaan elektrik sehingga 28%. Dengan mengurangkan 28% penggunaan elektrik sehingga 56.5 kilogram pelepasan karbon, kebanyakannya pelepasan karbon dapat dikurangkan setiap bulan. Hidroseramik boleh digunakan sebagai teknologi bangunan alternatif kos rendah kerana kebanyakannya diperbuat daripada tanah liat dan sedikit hidrogel yang menjadikannya bahan lebih murah. Buat masa ini, struktur hidroseramik lebih boleh diselenggara dan mempunyai rangka kerja penyejukan yang menjadikan struktur lebih arus perdana dengan kerosakan yang lebih kecil kepada alam semula jadi, serta menjadikannya lebih sukar untuk perniagaan kerana bahan komposit ini mempunyai kos pembuatannya rendah dan aset tanah liat masih banyak. Jadi tema biasa penyelidikan bangunan hijau mengutamakan aspek alam sekitar bagi kelestarian. Sebagai contoh yang baru diperkenalkan adalah pembinaan baru kediaman ataupun dikenali sebagai RNC dilancarkan pada Julai 2013. Jadi 80% daripada mata alat penilaian adalah berkaitan kepada kelestarian alam sekitar. Terdapat bukti dalam penyelidikan sedia ada dan semasa mengenai kelestarian alam sekitar bangunan seperti kecekapan tenaga, kecekapan air, pelepasan GHG, kecekapan bahan dan sumber sebagai contoh komponen struktur hijau reka bentuk bangunan ditambah dengan fly ash untuk menjimatkan tenaga dan juga mengurangkan sisa ketapak pelupasan sampah. Jadi begitu juga penggunaan peratuang atau teknologi pasang siap membantu mengurangkan pembinaan dan pembaziran perobohan pada tahap yang besar. Jadi daripada sudut aspek ekonomi pula, terdapat keperluan sosial dan ekonomi bagi bangunan hijau seperti akses, pendidikan, mampu milik, impak kepada ekonomi tempatan, nilai ekonomi, persepsi budaya, inspirasi dan juga kesihatan dalaman. Jadi faedah tenaga inisiatif pembasuhan dalam bangunan hijau dicerminkan melalui penjimatan kos. Kerana tenaga yang bertambah baik kecekapan dan potensi nilai ditambah kepada harta. Ini menyumbang kepada pengurangan tempoh bayaran balik pelaburan untuk tenaga, langkah-langkah kecekapan. Walaupun kos awal bangunan hijau ini mahal, akan tetapi disebabkan kos penjimatan semasa operasi bangunan, ia akan mendapat manfaat pemilik, memberi manfaat kepada pemilik dan juga penghuni bangunan dalam jangka masa yang panjang. Manakala daripada sudut aspek sosial pula, beberapa dekad yang lalu, kita telah menyaksikan peningkatan kebimbangan terhadap kemampanan sosial dalam bangunan. Jadi aktiviti pembinaan ini adalah satu proses sosial di mana profesional pembinaan contoh seperti arkitek, jurutera, kontraktor dan lain-lain berkomunikasi dan bekerjasama untuk memastikan suatu projek itu dapat disiapkan. Jadi dalam konteks pembinaan, kelestarian sosial terutamanya meliputi kesihatan
dan keselamatan pekerjaan yang kualiti hidup dan masa depan profesional peluang pembangunan. Tambah pula kelestarian sosial dalam cara pembinaan, menyediakan kesetaraan yang sihat dan selamat kepada semua pihak berkepentingan, seperti contoh kaki tangan pembinaan, pengguna dan juga pengendali perlu diambil kira semasa proses reka bentuk yang mampan. Sebagai tambahan, kelestarian sosial harus diambil kira dalam pertimbangan dalam projek pembinaan terus daripada peringkat perancangan, seperti mana yang dinyatakan oleh Valdez, Vasquez dan Klotz, di mana mereka mencadangkan bahawa penunjuk kemampuan sosial termasuk melibatkan pihak berkepentingan, termasuk pengguna akhir, pertimbangan masyarakat setempat dan juga penilaian impak sosial. Matlamat seterusnya ialah memastikan akses kepada tenaga yang berpatutan, boleh dipercayai, mampan dan moden untuk semua salah satu kelebihan bangunan hijau yang paling kerap dibincangkan adalah yang ini, iaitu tenaga boleh diperbaharui, boleh digunakan dengan berkesan dalam struktur bangunan hijau, mengurangkan kos operasi keseluruhan bangunan dari semasa ke semasa. Menggunakan tenaga boleh diperbaharui juga menawarkan kelebihan, mempunyai sedikit atau tiada kesan alam sekitar kerana ia tidak mengeluarkan karbon dioksida. Matlamat yang saya pilih seterusnya ialah menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan, inklusif dan mampan, pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tidak dinafikan, terdapat permintaan yang semakin meningkat untuk bangunan hijau di seluruh dunia yang mendorong keperluan tenaga buruh yang diperlukan untuk menciptanya. Bangunan hijau memupuk pertumbuhan ekonomi yang saksama dan mampan yang akan membawa kepada lebih banyak pekerjaan berkualiti diwujudkan pada masa hadapan. Untuk soalan keempat, reka bentuk dan strategi inovatif terhadap bangunan yang dikaitkan dengan SDG. Okey, inisiatif Matlamat Pembangunan Mampan SDG berfungsi sebagai asas untuk agenda global memacu dunia ke hadapan dengan lebih objektif pantas. Objektif ini mencadangkan laluan pertumbuhan yang mampan yang menimbulkan idea bangunan hijau dan menjadikan sebagai trend baru dalam alam teknologi termaju dalam persekitaran binaan. Banyak negara perindustrian dan membangun telah menetapkan objektif dan rancangan untuk memberi keutamaan kepada perancangan dan pelaksanaan perusahaan bangunan hijau. Matlamat SDG berkaitan bangunan hijau adalah saya hanya ambil 3, iaitu memastikan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua pada semua peringkat umur. Banyak fakta membuktikan bahawa reka bentuk bangunan boleh memberi kesan kepada kesihatan dan kebahagiaan penghuninya. Kesihatan dan kesejahteraan penduduk bangunan telah ditunjukkan mendapat manfaat daripada ciri bangunan hijau seperti pencahayaan yang lebih besar, udara yang lebih bersih dan landscape. Penggunaan pelepasan daripada struktur bangunan terutamanya di bandar besar juga boleh merendahkan bahan tercemar secara mendadak dan meningkatkan kualiti udara yang berfaedah untuk kesihatan umum penduduk bandar. Cadangan untuk saya pada diri saya sendiri, saya akan tumpukan kepada Green Building Efficiency Program. Ya, ini bila kita nak beli barang untuk cara peribadinya, saya akan memilih produk yang mengenai kategori A atau B atau sekurang-kurangnya yang ada C. Ataupun kita boleh tengok juga pada produk-produk kita yang kita nak beli. Biasanya akan tertera. Kalau 5 bintang ni, dia yang dirap oleh Suruhanjaya Tenaga adalah dia punya efisiensi adalah tinggi dan terbaik. Daripada sini kita akan dapat dengan adanya kecekapan atau efisiensi yang bagus, yang baik pada satu produk, maka secara tidak langsung penjimatan tenaga elektrik di rumah kita atau penggunaan
di mana bangunan akan lebih jimat. Dan daripada itu juga, mengikut SDG goal, Energy Efficiency Program adalah daripada goal yang ke-7. So dalam ke-7 ini Affordable and Clean Energy Act. Maksud kat sini maknanya kalau kita Malaysia sendiri mencapai tahap efficiency program ni, maknanya secara tak langsung kita juga mencapai, Malaysia sendiri tercapai juga dengan UN yang SDG goal. Antara program dan belanjawan tahunan ke arah mempertingkatkan kecekapan bangunan hijau ialah amalan bangunan hijau boleh memenuhi pelbagai tujuan dan selalunya dikategorikan kepada reka bentuk dan pendekatan pelbagai segi yang bermanfaat untuk kedua-dua komuniti dan perniagaan. Kedua-dua profesional dasar dan industri bangunan telah mengkategorikan prinsip bangunan hijau untuk membantu membimbing pembangunan dan reka bentuk masa hadapan. Terdapat 5 prinsip amalan bangunan hijau yang telah diwujudkan yang disusun mengikut prestasi kitaran hayat bangunan hijau. Pendekatan bersepadu dan komprehensif, prinsip merangkumi setiap fasa bangunan hijau termasuk pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan penyahtahuliahan. Yang pertama ialah tapak mampan. Pendekatan ini mengoptimumkan penggunaan dan pembangunan tanah untuk mengurangkan kesan buruk dan meminimumkan jejak teknologi bangunan. Yang kedua, kecekapan tenaga. Teknik ini memfokuskan pada penubuhan sasaran prestasi yang merangkumi penggunaan yang dimaksudkan, penghunian dan operasi tenaga lain untuk projek pembinaan dan pengubahsuaian baru. Yang ketiga, kecekapan air. Teknik ini menekankan nilai penurunan permintaan terhadap air tawar dan mengurangkan penjanaan air sisa melalui landscape yang dioptimumkan taburan air hujan bersepadu, kitar semula air kelabu dan sistem rawatan air sisa. Yang seterusnya ialah bahan binaan. Dengan menggunakan bahan dan sumber binaan yang mampan, bahan binaan hijau telah membantu pengurangan pengekstrakan, pemprosesan, pengangkutan, sisa pepejal dan penggunaan. Dan yang akhir sekali ialah kualiti persekitaran dalaman yang sihat. Proses ini telah meningkatkan komuniti yang mampan melalui pengenderaan dan keselesaan terma, kawalan lembap, pencahayaan siang hari, kawalan asap, tembakau, alam sekitar dan melindungi kualiti udara dalaman semasa pembinaan. Seterusnya, apakah program dan belanjawan tahunan ke arah mempertingkatkan kecekapan bangunan hijau? Di sini saya ingin mengetengahkan pendapat saya bagaimana untuk menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan bangunan hijau. Satunya, memberi pendedahan kepada rakyat Malaysia. Sebab saya akan memperbanyakkan promosi tentang betapa baiknya menggunakan teknologi hijau ini kepada bangunan terutamanya kediaman. Yang kedua, menggunakan media elektronik seperti Facebook, Instagram dan media sosial yang lain seperti WhatsApp untuk menghebahkan kebaikan dan kecekapan bangunan hijau supaya negara kita dan rakyatnya akan lebih banyak menggunakan bangunan hijau dalam kehidupan seharian kita di negara ini. Okey, sekian, terima kasih. Program yang boleh diadakan untuk mempertingkatkan kecekapan bangunan hijau ialah program menanam pokok iaitu The Green Breath. Program ini boleh diaplikasikan di dalam bangunan syarikat yang berorganisasi yang mana setiap 3 bulan kaki tangan digalakkan untuk menanam pokok-pokok tumbuhan di lokasi yang telah ditetapkan di dalam syarikat. Meletakkan tumbuhan di sekitar pejabat boleh membantu untuk mencantikkan ruang kerja, menaikkan suasana keseluruhan tempat kerja dan mengurangkan tekanan dan kebimbangan untuk tenaga kerja. Kehijauan dalaman boleh meningkatkan tahap oksigen dan membuang bahan pencemar berbahaya seperti karbon dioksida dan formaldehid. Program ini boleh meningkatkan komuniti yang mampan melalui pengudaraan dan keselesaan terma,
kawalan kelembapan pencahayaan siang hari, kawalan asap tembakau alam sekitar dan melindungi kualiti udara dalaman semasa pembinaan. Dalam untuk penyumbangan idea ke arah kecekapan bangunan hijau adalah apa yang boleh dilihat daripada segi program dan belanjawan yang akan mendapat impak daripada sesuatu yang kita lakukan, terutamanya bangunan hijau. Jadi untuk program yang boleh dicadangkan ke arah kecekapan bangunan hijau ini adalah pelan jangka panjang untuk bangunan hijau dan juga untuk belanjawan menambahkan sekitar 20% daripada bajet penyelenggaraan untuk disesuaikan dalam ke arah satu bangunan itu ke arah bangunan hijau. Jadi hasilnya boleh ianya dapat dilihat daripada belanjawan untuk ke arah bangunan hijau dapat difokuskan. Jadi pelan jangka panjang yang dinyatakan di sini bukanlah jangka panjang yang bermaksud sepanjang-panjang perjalanan untuk ke arah bangunan hijau itu ianya akan terus dilakukan secara serentak, akan tetapi dianya dipecahkan mengikut fasa. Seperti contoh dalam 3 fasa, di mana fasa yang pertama kita boleh meletakkan atau memasukkan untuk melakukan contoh penggantian untuk barangan-barangan elektrik, seperti contoh untuk menggantikan lampu yang sedia ada kepada lampu yang lebih cekap tenaga. Ini adalah untuk satu proses di fasa pertama dan diteruskan pada fasa kedua untuk sesuatu yang lebih kepada minor renovation ataupun yang memerlukan perbelanjaan yang kurang besar, dan pada peringkat ketiga adalah untuk sesuatu yang major renovation ataupun major works, kerja-kerja lebih besar dan memerlukan masa yang lebih lama untuk disiapkan.